Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Aduh, apa ni macam tak semangat je ni. Kan dah lepas rehat ni, takkan tak makan lagi? Kenyang sangat. Oh, kenyang sangat. Okey, kalau kenyang sangat jangan ngantuk pula tau kelas saya ni. Okey, dah ready semua nak belajar hari ni? Ya. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk gambar dulu. Okey, apa gambar pertama yang awak rasa apa ni? Gambar Tikar. Okey, tikar. Okey, next. Pintu. Ni? Tolong belanja sakai ni, cikgu. Oh, ya, yeah. Lepas tu suami dia tukar bawa barang kan? Okey, next. Okey, kita ada apa ni? Angkat barang. Tolak barang. Barang, okey. Apa sebenarnya benda-benda ni? Berkait ke dengan kita punya pelajaran ni? Ya, berkait. Kenapa Wan rasa berkait? Sebab yang tingkap tu kan dia maksud dia tutup kan. Jadi penutupan. Okey, bagus. Lepas tu yang shopping tu kan yang dia berbelanja tu, itu adalah belanja. Okey, bagus. Yang dia angkat barang stok tu ada inventory. Wah, bagus. Okey, kiranya hari ni kita nak belajar dan nampak kan apa Wan cakap tadi, penutupan, akaun, belanja dan juga hasil. Hasil tu yang suami dia bawa tu lah kan. Dan juga akaun inventory. Okey. Okey, ini tajuk kita hari ni Subtopik 7.3. Yang lepas pun ingat tak? Belajar apa? Kan dah lupa dah. Okey, tak apa. Cikgu terangkan balik apa kita impas balik apa yang kita belajar untuk masa minggu lepas. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini untuk menerangkan keperluan penutupan akaun hasil dan akaun belanja dalam proses kitaran perakaunan. Seterusnya, saya menerangkan tata cara menutup akaun yang berkaitan dengan betul. Lepas tu, menutup akaun hasil dan akaun belanja yang berkaitan untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Seterusnya, menutup akaun inventory dengan menghubungkaitkan sistem catatan bergu pada akhir tempoh kewangan. Menutup akaun hasil dan akaun belanja yang berkaitan untuk dipindahkan ke dalam akaun untung rugi, dan juga menerangkan sebab akaun nyata tidak ditutup pada akhir tempoh kewangan. Okey, next slide. Okey, ini kitaran perakaunan. Kita akan tutup akaun hasil dan juga belanja. Jadi kitaran keberapa catatan penutup ni? Cepat. 8. Okey, betul. Yang ke-8 iaitu catatan penutup. Okey. Sebelum kita masuk apa yang kita nak baca hari ni, saya nak awak semua, kan saya dah suruh awak baca buku kan? Okey, jadi saya nak uji awak apa itu tata cara menutup akaun. Okey, siapa nak jawab yang tata cara yang pertama? Saya, cikgu. Okey, apa dia, Wan? Yang pertama ialah komponen jualan bersih dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, betul, Pada. Jadi cikgu letak kat sini komponen jualan bersih dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, seterusnya siapa nak buat tata cara seterusnya? Saya, cikgu. Okey, apa tu? Okey, komponen kos jualan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, tepat sekali Aisyah. Nampak tak awak semua bersedia nak masuk kelas saya hari ni? Iaitu yang kedua apa dia? Komponen kos jualan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, yang ketiga siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, yang ini apa tu? Yang ketiga, komponen hasil dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Betul, tepat sekali. Iaitu komponen hasil dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Iaitu tata cara yang Tiga. bagus. Yang keempat, Saya, cikgu. Saya nak jawab. Husna, apa dia? Yang keempat, komponen belanja dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Betul sekali. Yang keempat iaitu komponen belanja dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Dan yang terakhir, siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, Zulaika. Akaun inventory dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Bagusnya nak murid cikgu hari ni. Cikgu macam nak bagi sesuatu lah kat korang semua. Nak, cikgu. Jangan belanja ke? Boleh, tak ada masalah untuk awak semua. Kalau awak aktif dalam kelas hari ni, cikgu belanja awak makan semua tau. Okey, jadi dapat 5 tata cara menutup akaun. Okey. Ingat tau, jangan tak ingat.
cikgu akan ulang balik apa itu format pernyataan akaun perdagangan dan untung rugi yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, yang ini adalah akaun perdagangan. Akaun perdagangan ni adalah jualan, ulangan jualan, jualan bersih, itu di dalam akaun perdagangan. Inventory awal, belian bersih. Lepas tu kalau kamu ingat ni adalah adul. Ingat adul ni iaitu angkutan masuk, upah atas belian, duty import dan juga insurans atas belian. Inventory akhir pun termasuk dalam akaun perdagangan. Jadi bila kita tutup akaun ni semua, dia akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Seterusnya, untuk akaun untung rugi ni adalah hasil dan juga belanja. Hasil ni yang awak tahu, komisen diterima, sewa diterima, itu adalah hasil. Untuk belanja adalah gaji, iklan, angkutan keluar dan sebagainya. Apa-apa item dalam belanja dan juga hasil, dia akan dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Bagus. Okey, kita akan buat latihan. Buka buku teks awak. Kita sama-sama buat latihan muka surat 238. Buka buku teks semua. Okey. Okey. Untuk yang ni kita sama-sama buat, okey? Untuk akaun jualan, ini adalah latihan pada yang lepas. Kalau awak ingat, kita buat latihan sama-sama kan? Okey, untuk yang hari ni saya ajar cara untuk menutup akaun tersebut. Okey, ini adalah akaun hasil dan belanja yang dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Awak ingat balik semula tadi yang cikgu cakap format tu, akaun perdagangan ni termasuklah adalah kos jualan dengan jualan bersih. Kos jualan tu adalah jualan dengan pulangan jualan, dapatlah jualan bersih. Jadi adalah akaun jualan dengan pulangan jualan yang kita akan tutup ni untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, untuk yang lepas, awak boleh nampak slide ni? Boleh nampak? Okey, kita ada tunai sebanyak 500, bank sebanyak 20,000 dan akaun belum terima adalah 3,000. Jadi kita akan catat dia punya total kat sini adalah sebanyak 28,000. Okey. Jadi 28,000 ni adalah baki dia. Dia punya jumlah. Maaf bukan baki, jumlah dia. Jadi jumlah yang ni kita akan rekod di sebelah debit. Sebab jualan belah kredit kan, jadi kita akan rekod di sebelah debit. Jadi debit pada hujung bulan 31 Mac kita akan catat akaun perdagangan. Sebab kenapa kita catat akaun perdagangan? Sebab jualan dalam akaun Perdagangan. Jadi kita catat akaun perdagangan. Jumlah dia berapa tadi? 28,000. Jadi 28,000 kita masukkan ke dalam sini dan dia punya total 28,000 lah. Okey, seterusnya adalah akaun pulangan jualan. Akaun pulangan jualan pula pun termasuk dalam akaun perdagangan. Jadi kita dah ada baki akaun belum terima iaitu 190. Jadi jumlah dia adalah sebanyak 190. Jadi 190 ni kita akan catat kat mana belah? Kredit. Sebanyak 160. Okey, jadi apa akaun kita nak catat akaun? Perdagangan. Okey, jadi kita catat belah kredit akaun perdagangan sebanyak 190. Okey, jadi nilai-nilai semua ni kita akan masukkan ke dalam akaun perdagangan. Kalau kita buat akaun perdagangan nanti kita ambil nilai yang jumlah dia ni. Kan yang tadi kita kreditkan, yang kita debitkan tadi Okey, next. Ini adalah contoh akaun belian. Akaun belian ni bila jualan bersih kita tolakkan. Ada inventory awal, inventory akhir. Jadi akaun belian kita catat yang minggu lepas punya latihan dia adalah catat bila debit tunai sebanyak 3,250. Bank sebanyak 14,000. akaun belum bayar sebanyak 750. Jadi berapa total dia? 18,000. Kita tambahkan saja 18,000 ni dan kita akan catat di belah kredit sebanyak 18,000 iaitu di bawah akaun perdagangan juga. Okey, untuk akaun pulangan belian sama juga, cuma beza dia di belah debit. Okey, jadi akaun belum bayar dia adalah sebanyak 140. Jadi jumlah dia tu akan kita bawa ke belah debit sebanyak 140. Senang tak ni? Senang. Okey, dalam periksa jangan lupa tak macam ni. Ingat belah debit masuk belah kredit. Belah debit, belah kredit. Okey? Akaun angkutan masuk pun dia di bawah akaun perdagangan. Jadi dia punya nilai jumlah dia adalah 120. Jadi dia akan bawa ke mana 120 ni? Kredit, bagus. Jadi kita catat sebagai akaun Perdagangan. sebanyak 120. Bagus. Angkutan
tak masuk ni sama juga dengan yang adoi tadi tu. Roti import, upah. Okay, sama juga cara dia belah kredit. Next. Okay, kita masuk pula kepada penutupan akaun inventory. Ada dua jenis inventory, iaitu inventory awal dan juga inventory akhir. Inventory awal ni dia akan ditutup dan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Sama juga dengan inventory akhir. Inventory awal ni adalah inventory daripada tempoh perakaunan yang lepas. Okay, dibawa inventory awal jadi dibawa masuk jadi inventory awal. Inventory akhir ni adalah inventory yang akhir dalam tempoh perakaunan tersebut. Okay, sebab tu dia jadi inventory akhir. Yang inventory akhir ni dia juga akan direkodkan dalam akaun inventory. Dan akaun akhir sekali tu kita akan masukkan juga kepada dalam akaun perdagangan. Okay, next. Faham tak semua ni? Muka macam monyok je semua ni. Faham, cikgu. Boleh tak cikgu teruskan ni? Boleh. Bagus. Okey, ni cikgu terangkan balik apa itu akaun yang macam mana cara kita nak catat akaun inventory tu. Okey, untuk akaun inventory ni dia dah bagi baki BB ni, iaitu inventory awal. Inventory awal ni adalah daripada baki HP tahun lepas dibawa masuk sebagai baki BB. Baki BB dia bagi 1,600. Jadi untuk catat akaun perdagangan dia akan dibawa pada akhir, iaitu pada 31 Mac. Jadi catat sebagai akaun Perdagangan. banyak 1,600 di sini. 1,600. Kita catat akaun perdagangan 1,600. Lepas itu kita catat baki akhir pula adalah baki HB. Inventory akhir ni, inventory akhir ni adalah sebanyak 2,800. 2,800 ni kita catat pula belah debit akaun perdagangan 2,800. Jadi 2,800 ni adalah kita punya baki HP tahun ni. Jadi untuk bulan ni, untuk bulan depan dia akan bawa baki HP ni sebagai baki BB. Okay, bagus. Okay, next. Okay, tadi akaun hasil dan belanja yang dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Tadi perdagangan. Jadi sekarang ni kita nak tengok pula akaun hasil dan belanja dipindahkan ke dalam akaun Untung rugi. Akaun untung rugi. Akaun yang tadi kita tengok tadi format penyata tu, kan ada format penyata yang belah sini tadi, iaitu akaun untung rugi adalah hasil dan juga belanja. Siapa tahu apa contoh hasil? Diskaun diterima. Diterima. Lepas tu komisen diterima, iaitu hasil yang kita dapat. Kalau contoh belanja, Gaji. gaji kan, semua tu kan semua itu dah adalah akaun belanja. Jadi akaun diskaun diberi ni apa ni? Hasil ke belanja ni? Belanja. Belanja belah debit. Okay, belah debit akaun boleh terima masa yang latihan lepas adalah sebanyak 60. Jadi kita jumlahkan 60 dan 60 ni akan dibawa kepada belah kredit. Belah kredit kita catat akaun Untung rugi. Jadi dia punya total berapa? 60. Kita bawa ke tepi kita bawa ke kredit kan. Okey, seterusnya adalah akaun diskaun diterima. Diskaun diterima hasil ke belanja? Hasil kan. Jadi hasil belah kredit. Kredit tadi belum bayar adalah sebanyak berapa tadi? 75 sorry, cikgu tak nampak. 75 ni 75. Jadi dia punya jumlah adalah 75. Jadi 75 nak belah mana ni? Debit. Kita catat sebagai Akaun untung rugi. Bagus nampak. Soalan tak jawapan tak keluar jawab. Fokus akaun untung rugi catat sebagai berapa? 75. Okey. Senang kan? Okey, dia tak ada masalah. Awak nak jawab periksa nanti tak ada masalah. Saya tahu budak-budak saya ni boleh skor A dalam prinsip mereka. Boleh, cikgu. InsyaAllah. Itu yang kita nak. Okay, next. Kita masuk akaun sewa, komisen, insurans ni adalah sewa apa? Hasil ke belanja? Belanja. Jadi sama juga cara dia. Sama juga. Kita daripada lepas bank 1,250, kita akan bawa dia punya baki tu sebagai akaun untung rugi. Jadi nilai akaun untung rugi 1,250 tu kita akan pindahkan ke dalam akaun untung rugi. Itu dah nilai dia kan. Okay, komisen hasil. Ini komisen diterima ni rasanya kan. Komisen diterima. Jadi dah kredit. Belah kredit adalah hasil 2,000. Tak nampak cikgu? Awak nampak ke? Berapa? 200? 200. Dengan 328. Okay, jadi jumlah dia 524.
Jadi nilai ni kita nak bawa ke mana ni? Debit. Debit bagus. Jadi kita catat akaun Untuk rugi sebanyak 528. Okey, akaun insurans di bawah belanja. Jadi belanja belah debit tunai ni 370. Kita bawa nilai ni ke mana? Kredit sebanyak 370. Okey, apa kita nak catat? Akaun untuk rugi. Bagus. Oh, semua ni memang bagus lah. Jadi yakin cikgu kalau nak jawab Pencil Vista boleh tak dapat skor A. Kita orang dah study cikgu. Okay, next slide. Okay, kita masuk ke objektif belajar kita yang terakhir. Kita nak kat hujung dah ni Semangat lagi Okay, jadi kenapa ekor nyata tak ditutup? Yang tadi tutup tu, ekor nyata tak ditutup dia cakap. Apa sebenarnya ekor nyata ni? Ekor nyata ni dia adalah ekor aset, ekor liability, ekor modal, dan dia tak perlu ditutup pada akhir tempoh perakaunan kerana baki akhir ni pada tempoh perakaunan perlu dibawa ke tempoh perakaunan akan datang. Macam ekor aset, ekor liability ni kalau dia ada baki, dia boleh bawa ke tempoh perakaunan akan datang. Tapi untuk hasil dengan belanja dia kena tutup. Bila tutup akaun tu, dia tak boleh bawa. Kalau akaun aset semua ni, dia akan bawa ke tempoh perakaunan seterusnya. Kalau hasil dengan belanja ni kena tutup, habislah untuk kita pindahkan ke dalam akaun perdagangan dengan akaun Untuk rugi. Okay. Jadi baki-baki akaun nyata ni juga akan menjadi baki-baki awal pada berikut tempoh perakaunan tahun berikutnya sebagai catatan pembukaan. Jadi kalau kita ada baki akaun aset, kita akan untuk tempoh perakaunan selepasnya dia akan jadi baki awal. Bilah bagi awal Okey. Next. Okey, ni kita tengok contoh akaun perabot. Akaun perabot ni adalah contoh akaun apa ni? Aset ke, liability ke, equity? Aset. Okey, perabot aset. Diberi kat sini baki BB dia adalah 5,000. Modal dia 2,000. Jadi modal ni dia baru masuk sebanyak 2,000. Lepas tu akaun belum bayar ni, dia beli perabot secara kredit, iaitu sebanyak 3,500. Lepas tu dia punya baki HP akan jadi 10,500. Jadi baki yang 10,500 ni dipindahkan kepada baki tahun depan. Kita sekarang 2016 kan. Jadi untuk baki BP ni dia akan bawa kepada tahun 2017. Kalau macam hasil dengan belanja tadi kita tutup kan, perdagangan ke, akaun untuk rugi ke. Jadi dia punya baki tu akan dibawa ke dalam akaun untuk rugi atau perdagangan. Kalau macam akaun perabot ni dia ada baki ni yang akan bawa untuk tahun seterusnya. Okey. Jadi kecuali kalau macam akaun perabot ni dia dijual, dilupuskan, baru kita rekodkan macam tadi akaun perdagangan yang akaun untuk rugi. Okey. Next. Okey, jadi tamatlah tadi tu akaun nyata tadi tu. Jadi kita punya tajuk ni tamatlah. Okey. Okey. Jadi saya akan pergi balik untuk objektif pembelajaran kita. Untuk objektif kita tadi, kita dah belajar semua sekali. Okey, menerangkan keperluan penutupan akaun hasil kita dapat tak tadi? Dapat betul. Lepas tu menerangkan tata cara yang awak tadi jawab soalan 1 tu kan? 5 tata cara tadi ingat? Okey. Awak dah dapat. Lepas tu menutup akaun hasil dan akaun belanja berkaitan ke dalam akaun perdagangan. Pun kita dah buat tadi, dah tengok contoh. Lepas tu menutup akaun inventory dengan menghubungkaitkan sistem catatan bergu pada akhir tempoh kewangan. Kita pun dah dapat, dah belajar tadi. Lepas tu menutup akaun hasil dan akaun belanja yang berkaitan dan dipindahkan ke dalam akaun untuk Rugi. Dan terakhir sekali tadi menerangkan sebab akaun nyata tak ditutup. Okey, cikgu tanya balik. Apa tadi contoh akaun nyata? Aset, liability. Kan? Jadi yang tadi tu akaun nyata tu kalau dia tak ada baki, dia ada baki tu dia akan pindah kepada tahun seterusnya, tak perlu tutup lah. Dia beza dengan hasil dan belanja. Okey. Jadi sebagai kesimpulan yang kita pelajari kat sini, akaun hasil dan belanja perlu ditutup untuk kita masuk ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Lepas tu akaun nyata ni tak perlu tutup. Kenapa tak perlu tutup? Sebab baki tu kita akan bawa kepada tempoh perakaunan seterusnya. Hasil dan belanja ni merupakan perniagaan kita.
keluar masuk barang kita. Jadi kita kena rekod. Okey, jadi itu saja untuk topik kita pada hari ini. Ya, okey. Jadi cikgu minta awak semua buat latihan yang ada dalam buku teks, muka surat 244, latihan minda 7.3. Nanti kita untuk kelas seterusnya kita akan bincang balik apa yang awak buat tu, okey? Kita sama-sama bincang macam tadi lah. Okey, jadi cikgu perhatikan kat sini awak aktif dalam kelas ni. Jadi Harus, cikgu. saya suka awak aktif macam tu. Jadi mesti ada ganjaran kan? Okey, nanti lepas habis kelas, lepas balik sekolah, awak pergi kat meja saya, tuntut. Tuntut awak punya terima kasih, cikgu. hadiah, okey? Okey, jadi kelas saya hari ni itu saja. Okey, sekian, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.